Tunku Abdul Rahman putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah merupakan Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu dari 1955 dan Perdana Menteri pertama sejak kemerdekaan pada tahun 1957 sehingga 1970. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 merupakan salah satu daripada pencapaiannya yang teragung. Biasanya dikenali sebagai Tunku dan beliau juga dikenang sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia. Kehidupan awal. Dilahirkan di Istana Tiatangga Alustar Kedah yang lebih dikenali sebagai Istana Pelamin, Tunku merupakan anak lelaki yang ketujuh dan anak yang ke-20 kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah yang ke-24. Bondanya Cik Menyelara, seorang isteri Sultan Abdul Hamid yang tidak berdarah gahara, ialah anak perempuan Luang Naraborira, Klep, seorang pegawai daerah Thailand. Kelahiran Tunku disambut secara biasa sahaja kerana beliau bukan bakal pengganti Sultan Kedah. Pengganti Sultan Kedah, Sultan Badli Shah Ibni Sultan Abdul Hamid, telah pun berumur 30 tahun pada ketika itu. Semasa kecil, Tunku dipanggil Awang kerana rupa parasnya yang tidak sesegak adik-beradiknya yang lain. Beliau bebas bermain di luar istana dan pernah membentuk pasukan bola sepak kampung. Tunku biasa mengendap burung dan melastik serta bermain lumpur sehingga menghidapi penyakit buru di kakinya. Latar belakang pendidikan. Tunku mendapat pendidikannya pada 1909 di sebuah sekolah rendah Melayu di Jalan Baharu, Alustar. Biasa berbahasa Siam di rumah. Beliau belajar bahasa Melayu di sekolah itu. Seorang guru pula datang ke rumahnya untuk mengajar bahasa Inggeris. Tunku kemudian berpindah ke sebuah sekolah kerajaan bahasa Inggeris yang kini dinamakan Kolej Sultan Abdul Hamid. Di sini beliau belajar di sekolah pada waktu siang dan membaca Al-Quran pada waktu petang. Pada tahun 1913, sewaktu berumur 10 tahun, Tunku dihantar ke Bangkok untuk menetap bersama Tunku Yusof Ibni Sultan Abdul Hamid, abang sulungnya, dan belajar di sekolah Tafsirin Terawat. Pada tahun 1915, Tunku pulang dan meneruskan pendidikannya di Penang Free School. Antara gurunya ialah HR Chi Siman dan SM Zainal Abidin. Seorang yang aktif, beliau menyertai pengakap dan kor kadet. Pada tahun 1919, ketika berumur 16 tahun, Tunku menerima beasiswa Negeri Kedah untuk melanjutkan pendidikannya di College St. Catherine di University Cambridge. Beliau merupakan penuntut pertama untuk menerima pendidikan di United Kingdom di bawah tajaan Kerajaan Negeri Kedah. Ketika Tunku tidak dibenarkan tinggal di asrama St. Catherine kerana dasar apartheid masih diamalkan, beliau membantah kepada William Peel, penasihat British kepada Kedah. Akhirnya, pengetua sekolah itu terpaksa meminta maaf. Mula-mulanya, Tunku mengambil jurusan undang-undang bersama rakannya Ivor Jennings, Sir H.V. Davis dan George Brown, tetapi kemudian bertukar kepada jurusan sastra atau sejarah. Beliau suka bersiar-siar dengan motosikal, rally sport dan kereta mewah dan melakukan 28 kesalahan trafik jalan raya. Semasa berada di Cambridge, Tunku tidak dapat menduduki peperiksaan akhir ijazah sarjana muda sastra kerana terlupa jadual waktu peperiksaan. Dengan bantuan dan kerjasama daripada sahabatnya, Taib Andak, beliau memperolehi ijazahnya pada tahun 1925. Pada tahun 1927, Tunku dihantar semula ke England untuk belajar undang-undang di University Cambridge kerana keluarganya tidak berpuas hati dengan keputusannya yang lalu. Tunku menyambung semula pendidikannya di Inner Temple pada tahun 1947. Sewaktu tempoh itu, Tunku bertemu dengan Abdul Razak Hussein. Beliau dipilih sebagai Presiden untuk Persatuan Pelajar Melayu Britain dan Abdul Razak yang berumur 26 ketika itu dipilih sebagai Setiausaha. Semasa itu, Tunku menyertai Persatuan Pelajar India Islam
yang menuntut kemerdekaan India. Setelah belajar 25 tahun, barulah Tunku layak menjadi peguam. Perjalanan politik. Selepas pulang ke Malaya pada tahun 1949, Tunku ditugaskan untuk bekerja di sebuah pejabat pegawai undang-undang di Alor. Beliau kemudian meminta perpindahan ke Kuala Lumpur di mana beliau menjadi timbalan pendakwa raya dan selepas itu dilantik sebagai Yang di-Pertua Mahkamah Session. Pada tempoh itu, semangat nasionalisme bertambah hebat di kalangan kaum Melayu di tengah-tengah pengisytiharaan penubuhan Malayan Union oleh Britain. Datuk Onn Jaafar mengetuai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO untuk menentangi Malayan Union dan Tunku menyertai partinya pada Ogos 1951. Suatu krisis di dalam UMNO memaksakan Datuk Onn meletakkan jawatan sebagai Presiden Parti dan Tunku dilantik sebagai Presiden yang baru. Beliau memegang jawatan itu selama 20 tahun. Apabila pengganas komunis melancarkan pemberontakan bersenjata dari pangkalan hutan, pengasas dari Presiden UMNO Datuk Onn Jaafar merasakan keperluan untuk keharmonian kaum dan parti politik bukan komunal. Perhimpunan Agung diadakan di Kuala Lumpur pada Ogos 1951 dan Datuk Onn telah menyatakan bahawa jika cadangannya tidak diterima dalam mesyuarat ini, beliau akan meletakkan jawatan. Pemimpin Melayu semasa membincangkan krisis itu mengakui bahawa mereka mesti mencari pengganti kepada Datuk Onn. Pada masa itu, kualiti dan kemampuan Tunku sebagai pemimpin hampir tidak diketahui di luar Kedah. Akhirnya, 3 calon termasuk Tunku dicadangkan untuk dicalonkan untuk jawatan Presiden jika Onn meletak jawatan. Tunku menerima 57 undi dan saingan terdekatnya mempunyai 11. Dalam ucapan penerimaannya, Tunku menuntut supaya kemerdekaan diberikan kepada Malaya secepat mungkin. Di mata purata ahli UMNO, Tunku adalah yang pertama dan paling utama adalah saudara lelaki Sultan Kedah dan seorang anggota rumah diraja yang membawa beberapa prestij dalam Malaya. Tunku telah memperoleh banyak pengalaman sebagai pegawai daerah di Kedah yang membolehkan beliau memahami dan bersimpati dengan masalah penduduk luar bandar yang membentuk sebahagian besar keahlian UMNO. Laluan kemerdekaan. Pada tahun 1954, Tunku mengetuai sekumpulan perwakilan ke London untuk memperolehi kemerdekaan Malaya. Bagaimanapun percubaan sulung itu tidak berjaya. Pada tahun yang berikut, pilihan raya persekutuan yang pertama diadakan. Parti Perikatan yang pada saat itu merupakan parti campuran UMNO dengan MCA memenangi 51 daripada 52 kerusi yang ditandingi. Tunku dilantik sebagai Ketua Menteri Malaya yang pertama. MIC yang mewakili kaum India kemudian menyertai Parti Perikatan pada tahun 1955. Pada tahun 1955, Tunku membuat lagi satu perjalanan ke London untuk berunding tentang kemerdekaan Malaya. Pada kali ini, beliau berjaya dan 31 Ogos 1957 diputuskan sebagai tarikh kemerdekaan. Selepas kemerdekaan, Tunku mendominasikan politik Malaya dan memimpin Parti Perikatan ke kemenangan besar dalam pilihan raya umum pada tahun 1959 dan 1964. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 merupakan salah satu daripada pencapaian Tunku yang teragung. Tunku pertama sekali mencadangkan sebuah persekutuan Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei dalam ucapannya kepada Persatuan Wartawan Asing Asia Tenggara pada tahun 1961 di Singapura. Pada 16 September 1963, dengan persekutuan negeri-negeri tersebut kecuali Brunei, beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Pada tahun 1961, Tunku menubuhkan Pertubuhan Asia Tenggara ASA yang memperkumpulkan Malaya, Thailand dan Filipina. Perkumpulan ini kemudian digantikan dengan perkumpulan yang lebih besar iaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN pada 8 Ogos 1967. Era penolakan. Dalam pilihan raya umum 1969,
Majoriti parti perikatan dikurangkan dengan hebat. Perhimpunan-perhimpunan tunjuk perasaan yang mengikuti pilihan raya itu mencetuskan rusuhan kaum pada 13 Mei di Kuala Lumpur. Sebahagian pemimpin-pemimpin UMNO yang diketuai oleh Tun Abdul Razak kritis terhadap cara pengendalian krisis itu oleh Tunku dan Mageran, sebuah jawatan kuasa darurat, mengambil alih kuasa dan mengisytiharkan keadaan darurat. Kuasa Tunku sebagai Perdana Menteri dibatasi secara besar dan pada 22 September 1970, beliau terpaksa meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Tunku kemudian meletakkan jawatannya sebagai Presiden UMNO pada Jun 1971 di tengah-tengah penentangan hebat oleh Turki Muda yang terdiri daripada penentang-penentang parti seperti Dr. Mahathir dan Musa Hitam. Pasangan itu kemudian masing-masing menjadi Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Mangkat dalam kedukaan. Mengimbau kisah Tunku Muinuddin iaitu cucu Tunku mendakwa Tunku Abdul Rahman menganggap parti terbabit seperti anak sendiri. Bapa mana yang tidak kecewa apabila anaknya iaitu UMNO dibunuh dengan keputusan mahkamah mengharamkan parti berkenaan. UMNO umpama anak darah daging baginda yang dipancung dan dibunuh. UMNO yang ada sekarang bukan UMNO yang beliau perjuangkan. Tunku Abdul Rahman juga meninggal dunia bukan sebagai ahli UMNO. Yang baginda paling kecewa apabila mahkamah haramkan UMNO, dia yang lahirkan UMNO, didik UMNO, baginda mangkat dalam kesedihan. UMNO diharamkan pada 1987 apabila berlaku krisis dalaman yang menyaksikan pertembungan di antara Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razalex Hamzah. Mahathir yang ketika itu Presiden UMNO dicabar Tunku Razalex bagi merebut jawatan nombor 1 dalam parti itu. Tunku Razalex ataupun Kuli dikatakan hampir memenangi jawatan berkenaan sebelum Ketua Pemuda UMNO ketika itu, Najib Razak, serta kumpulannya memberikan sokongan kepada Mahathir. Keputusan pemilihan itu menyaksikan Mahathir memenangi pertandingan dengan kelebihan 43 undi. Ekoran itu 11 penyokong Kuli mencabar keputusan berkenaan di mahkamah dan ia akhirnya membawa kepada pengharaman UMNO. Untuk rekod, Tunku Abdul Rahman memang pernah bersengketa dengan Mahathir. Ia kemudian memuncak dengan pemecatan Mahathir daripada UMNO. Akhir hidup Tunku. Dalam tahun-tahun terakhirnya, Tunku tinggal di sebuah rumah di Pulau Pinang. Apabila sakit, beliau dirawat di Hospital Besar Kuala Lumpur. Baginda mangkat pada 6 Disember 1990 sewaktu berumur 87 pada jam 10.25 malam kerana sakit tenat. Jenazah dibawa ke kediamannya di Bukit Tunku dan esoknya disemadikan di makam di Raja Langgar Alostar. Mengulas krisis dengan Mahathir, Tunku Muinuddin berkata Tunku Abdul Rahman memaafkan Mahathir sebelum beliau meninggal dunia. Memang ada perselisihan faham antara almarhum dan Mahathir, namun beliau telah memaafkan. Sebelum meninggal dunia, Mahathir ada di tepi katil Tunku Abdul Rahman, jelasnya. Pada 1969, Mahathir menulis surat kepada Tunku Abdul Rahman dan mengkritik kepimpinan beliau ketika itu, khususnya membabitkan isu rusuhan kaum pada 13 Mei tahun berkenaan. Surat yang diutuskan Mahathir melukai hati Tunku Abdul Rahman dan menyifatkan sekeping surat itu memusnahkan khidmat dan jasanya selama lebih 17 tahun. Menurut Tunku Muinuddin, datuknya itu memaafkan Mahathir sebelum beliau dimasukkan ke hospital kerana uzur. Ketika di akhir hayat Tunku Abdul Rahman juga, kata Tunku Muinuddin, doktor yang merawat bekas Perdana Menteri itu turut mendapatkan pandangan Mahathir sesuai dengan kedudukan beliau sebagai doktor berpengalaman. Tun yang menasihatkan doktor untuk padamkan suis alat bantuan hayat kerana ketika itu almarhum dah tidak lagi bernyawa, katanya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti channel Nengok TV.